Dan dalam ayat tu juga Allah Ta'ala kata apa? Wasahibatihi wa bani, yang akan lari daripada dia, suami isteri. Walaupun atas dunia tu kata apa tuan-tuan sekalian, bercinta til jannah. Kan sampai til jannah tu, di padang mahsyar dia tahulah til jannah ke til apa ke. Kan? Dia tengok abang, dia kata abang kenal tak saya? Awak aku tak kenal hang bini aku. Abang, tolong saya abang. Tolong apa je, tolong aku nak masuk dalam syurga. Dia kata abang jangan buat pasal, dia kata atas dunia dulu pasal abang tak jadi macam tu. Tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kita akan menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 17 yang menceritakan tentang abwabu sifatil qiyamah wal raqaiq wal wara', iaitulah bab yang menceritakan ataupun menerangkan kepada kita sifat hari kiamat dan juga wara' wal raqaiq, iaitulah sifat pelembut hati dan juga wara'. Wara' ni benda-benda yang lari daripada syubhah disebut sebagai wara'. Kalau dalam disiplin mengaji, disiplin menuntut ilmu, kami diajarkan ketika mana guru mengatakan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yang tu bukan syair Arab. Yang tu makna dia qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab. Qala al-musannifu, telah berkata pengarang kitab. Wa nafa'ana bi'ulumihi, yang kita mengambil manfaat daripada ilmu dia. Kita nak mengaji kitab Bahrul Mazi ni karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Jadi kita nak ambil ilmu yang ditulis oleh dia, dan manfaat itu bi'ulumihi fid dharain amin, dengan ilmu dia yang dia tulis, mudah-mudahan kita mendapat manfaat di dunia dan juga di akhirat. Yang saya sebut belakang amin tu, tuan-tuan yang dengar, tuan-tuan sebut amin jugalah, pasal tuan-tuan nak ambil manfaat di dunia dan juga di akhirat. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal kita duduk dalam majlis ilmu ni lepas maghrib ni bukan sambil-sambil. Tetapi ini adalah tujuan menunaikan satu ibadah, dan tujuan yang kedua adalah untuk kita nak dapatkan ilmu, kita nak beramal.
Sebab itulah dalam kitab Bahrul Mazi ni, Syekh Idris Al-Marbawi dia letak mula-mula sekali di muka depan. Sama ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai 22 jilid. Ni Bahrul Mazi ni. Dia akan memuatkan sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Dia letak di sini, naddarallahu amran sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ini hadis Nabi. Nabi kata, naddarallah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya pada wajah-wajah imran sami'ah, barang siapa yang dengar. Maqalati makna dia hadis daripada Nabi. Nabi kata Allah Ta'ala akan bagi cahaya kepada orang yang dengar, orang yang pergi menuntut ilmu, orang yang dengar hadis Nabi, fawa'aha, kemudian dia pelihara, maknanya dia mengapai benda tu. Dia dengar betul-betul, dia bagi faham betul-betul, fa'addaha, kemudian dia tunaikan dan dia amalkan pula ilmu yang dia dapat itu. Kama sami'aha, seperti mana yang dia dengar hadis Nabi itu. Ini hadis Nabi, tuan-tuan. Makna dia apa? Kalau tuan-tuan semak dalam kitab Bahrul Mazi jilid 18, yang mula-mula sekali cerita bab sifatil jannah, iaitu tentang sifat-sifat syurga. Imam At-Tirmizi dalam sunan dia memuatkan hadis. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata orang yang akan masuk ke dalam syurga, wajah dia itu nadirah, iaitulah bercahaya. Kita duk buat nama anak perempuan kita apa? Nazirah kan? Kalau nadirah, dad, nadara tu, nun dad tu, makna dia bercahaya. Tapi kita duk panggil nazirah. Kan? Kita duk panggil Z, huruf Z, bukan dad. Dot tu huruf apa saya? Kita tahu kan dalam bahasa kita DHO kot, dot. Kalau kita kata nazirah, makna dia apa? Makna dia melihat. Kalau nadirah, wajah yang bercahaya, yang berseri-seri. Kan dalam Quran kita pernah baca, wujuhu yawma izin nadirah. Ahli syurga ni, wajah mereka semua ni bercahaya. Ila rabbiha nazirah. Dan mereka melihat, nazirah tu mereka lihat Tuhan mereka itu dalam syurga. Jadi siapa yang mendengar hadis, dengar hadis Nabi SAW, dalam hadis ni Nabi nak abang apa? Kalau kamu dengar, yang pertama Nabi habaq daripada dia. Dan yang kedua, pengajaran daripada hadis, kalau kamu dengar orang cerita bab hadis, orang cerita bab Nabi, orang cerita tentang kepribadian Nabi, maknanya benda tu hadis. Kalau dengar macam tu, ambil masa sat, tumpu apa yang dia cakap tu. Pasal apa? Pasal kita nak ambil jaminan Nabi. Nabi kata naddarallah. Nabi kata Tuhan nanti akan bagi cahaya kepada wajah-wajah orang yang dengar. Apa maksud dia tuan-tuan? Ahli syurga ni wajah bercahaya. Jadi kalau kita ambil kesempatan, kita dengar betul-betul dan kita mengamalkan, kita menghafaz apa yang kita dengar tu, wajah kita akan diberi cahaya oleh Allah. Bila wajah kita diberi cahaya oleh Allah, maksud dia Allah Ta'ala memilih kita dan masukkan kita ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam ni kita akan mulakan kitab dengan bab yang pertama, abwabu sifatil qiyamah wal raqa'i wal wara' an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab yang menerangkan bicara sifat hari kiamat dan juga pelembut hati dan wara'. Inilah tempatnya. Maknanya dalam kitab ni cerita 3 benda tu yang kita nak mengaji ni. Dan semuanya ini adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ni bukan kita bercakap kosong. Kita bukan bercakap saja-saja. Tapi semua ni mai daripada tunjuk ajar yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Nak cerita bab kiamat, macam mana nanti kiamat akan hancur bumi dan sebagainya, nak kena tengok kepada apa yang Nabi sebut. Bukan tengok kepada orang, bukan tengok kepada manusia biasa, bukan duk dengar fakta-fakta ke apa semua ni.
Yang paling penting nombor satu sekali yang kita nak tengok apa dia? Hadis Nabi kata apa. Kalau Nabi kata macam ni, akan berlaku macam tu. Pasal apa? Pasal ma kadzaban Nabi. Nabi tidak akan berbohong. Dan apa yang Nabi tuturkan, apa yang Nabi cerita kat kita tentang hari kiamat ini, semuanya ini datang daripada Allah. Tuan-tuan, kita duk baca ayat Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dia tak akan bercakap ikut hawa nafsu dia, tetapi apa yang Nabi cakap tu melainkan semua dia mai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi sebut satu benda, benda tu benar. Pasal apa benda tu benar? Pasal benda tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab yang pertama dia kata bab majaa fil qiyamah. Satu bab yang telah datang ia pada menyatakan qiyamah. Cerita tentang kiamat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dia kata. Sebelum didatangkan hadis yang menunjukkan atas kiamat, sebelum kita nak baca hadis tentang kiamat, dan juga sebelum kita nak baca tentang berhimpunnya sekalian manusia pada harinya itu, hari kiamat adalah hari yang disebut sebagai mahsyar. Mahsyar ni maksud apa? Maksud himpun. Semua orang akan dihimpunkan. Tak ada siapa pun yang excuse, tak ada siapa pun yang boleh terkecuali hari itu. Hang sakit ke, hang sihat ke, hang ada apa-apa benda ke, semua akan dihimpunkan. Dia kata sebelum nak baca hadis semua tu, terlebih dahulu hendaklah menerangkan kiamat itu dan juga harinya. Maksud dia apa? Sebelum kita nak cerita tentang dalam lagi apa cerita tentang kiamat ni, kita nak kena tahu dulu yang kata hari kiamat tu apa. Kita tahu dulu definisi dia tu apa. Iaitu dia kata diambil kenyataan dia, iaitu diambil perkataan ini daripada kalam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan kenal Imam Ghazali ni siapa tuan-tuan sekalian? Imam Ghazali adalah satu imam yang kita ni duk ambil amalan dia di dalam tasawuf, di dalam akhlak. Dan kitab Ihya Ulumuddin ni kalau kita mengaji banyak menceritakan tentang adab. Imam Ghazali dia macam tu, dia cerita tentang adab. 3 ilmu yang kita duk mengaji atas dunia ni tuan-tuan sekalian. Nombor 1, ilmu tauhid, ilmu akidah. Ilmu tauhid, ilmu akidah ni kita mengaji ni pasal apa? Pasal kita nak kenal Tuhan. Pasal kita nak tahu Allah Ta'ala tu macam mana. Bukan takat kita boleh tahu Allah Ta'ala tu macam mana, tetapi untuk kita nak menghindarkan diri kita daripada duk buat amalan-amalan yang boleh mensyirikkan Allah Ta'ala. Bila tak kenal Tuhan, dia mula duk buat amalan yang syirik. Syirik ni maksud apa? Menduakan Allah. Syirik ni maksud apa? Ada perkongsian kuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita hidup suami isteri pun kita tak mau berkongsi. Kita sebagai orang lelaki pun tiba-tiba isteri kita ni ada skandal di belakang kita. Kita tak mau. Pasal apa? Pasal akulah satu-satunya orang yang dalam hidup hang. Pasal apa nak cari orang lain? Sama juga dengan orang perempuan. Orang perempuan dia ni isteri kita. Tiba-tiba kita duk cari hal lain pula untuk bersama dengan dia berkongsi. Walaupun boleh lah tuan sekalian, tapi ditelan mati apa disebut tau. Dia jadi pahit benda tu. Tak ada siapa mau. Kalau daripada segi manusia, tabi'i manusia sendiri pun tak boleh nak hidup berkongsi, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala yang buat kita. Kita duk baca dalam surah Al-Ikhlas, last sekali. Apa dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekufu, tidak ada setanding, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tu satu tu ya, jangan duk cari yang lain. Kalau kita nak beribadah hanya kepada Allah kita sembah. Jangan duk ada benda lain untuk kita nak beribadah. Jangan duk tunjuk dekat orang, jangan duk ada niat lain selain daripada Allah. Tuhan tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 1, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu hak kita buat, hak kita belajar untuk kita nak buat amal ibadat. Mula daripada taharah, lepas tu naik pergi bab semayang, lepas tu masuk bab puasa, masuk bab zakat, bab pergi haji dan sebagainya. Itu adalah ilmu fiqh.
Fiqh ni makna apa tuan-tuan? Al-fiqhu bermakna al-fahmu. Fiqh ni makna dia kefahaman kita. Pasal kefahaman kita yang banyak ni lah melahirkan berbagai-bagai pandangan dalam mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki. Pasal mereka ni ada pandangan masing-masing. Hadis Nabi cerita satu ya, tapi pemahaman kepada hadis Nabi itu berbagai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Wanita yang ditalak hendaklah dia tunggu salasata quru', makna dia 3 kali suci. 3 kali suci dalam pandangan mazhab ni, dia kata apa? Dia kata 3 kali mai haid. Ada pandangan yang lain pula yang kata 3 kali suci itu maksud dia apa? Maksud dia 3 bulan. Ada pandangan banyak tuan-tuan sekalian. Itu makna dia dalam mazhab fiqh. Dalam bab fiqh, bab furu', bab cabang daripada usul ni, yang ni boleh berbeza pandangan. Tapi dalam bab soal akidah tak boleh. Dalam bab soal tauhid tak boleh ada pandangan yang lain. Kalau kita kata Tuhan tu satu, Tuhan tu satu. Jangan duk main mazhab lain kata apa? Tuhan tu sebenarnya 2. Tak boleh. Tuhan tu sebenarnya ada anak. Tak boleh. Tuhan tu sebenarnya dia ni. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Kalau satu-satu. Sebab akidah dia tidak boleh ada pandangan. Dia tak boleh ada pecahan-pecahan yang lain. Pasal itulah hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa? Nabi kata, umat aku sataftariquna ummati, akan berpecah umat aku di akhir zaman ni sebanyak apa tuan-tuan? 73 firqah. 72 firqah nanti masuk dalam api neraka. Cuma satu saja yang betul-betul. Ini mazhab yang disebut sebagai akidah. Satu saja yang akan masuk syurga. Apa dia tuan-tuan? Al-jamaah kata Nabi. Maknanya betul-betul satu saja, dia tak boleh ada yang lain dalam mazhab tauhid ni. Yang ketiga kita mengaji apa? Kita mengaji bab akhlak ataupun disebut sebagai tasawuf. Yang ni pun penting juga. Pasal apa? Pasal nak bagi adab kepada kita untuk beradab kepada Allah dan untuk beradab ketika mana kita melakukan ibadah kepada Allah. Ni mazhab ni. Apa nama ilmu yang ketiga ni? Yang kita sebut sebagai ilmu akhlak. Tuan-tuan duk mengaji kitab tasawuf, duk mengaji kitab penawar bagi hati, duk mengaji kitab Siyarus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan mengaji macam-macam tuan-tuan bab akhlak ni. Sebab akhlak ni tuan-tuan sekalian, orang yang ada ilmu belum tentu ada akhlak. Sebab kalau dia tak cedok betul-betul akhlak yang macam mana ada pada Nabi SAW, takkan boleh jadi, takkan boleh menawan hati orang. Tuan-tuan, Nabi SAW, macam mana orang-orang kafir yang ada di Mekah di saat itu, kebanyakan mereka ni mencintai kepribadian Nabi pasal akhlak Nabi. Orang Madinah yang duk tunggu Nabi bila nak mai ke Madinah sebelum peristiwa hijrah, mereka duk dengar apa? Mereka duk dengar kata Nabi Muhammad ni akhlak dia ni lembut. Dan Nabi pun sendiri sebut dalam hadis, Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk nak cerita kepada orang. Berapa banyak orang yang masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Tuan-tuan kenal seorang sahabat Nabi yang bernama Sumamah. Sumamah ni dia sahibul Yamamah. Dia ni orang Yamamah, orang kampung Musailamah Al-Kazab. Sebelum daripada dia kenal Nabi, sebelum daripada dia tengok kepribadian Nabi, benda apa dia tak kata kat Nabi? Macam-macam dia kata kat Nabi. Sehinggalah satu hari dalam sebuah hadis yang sahih, dia mengisytiharkan dalam hati dia. Dia kata, semua aku dah ada dah. Aku ada kekayaan, aku ada pangkat, aku ada darjat. Cuma satu lagi cita-cita aku yang belum tercapai. Apa dia? Aku nak bunuh Muhammad. Sumamah nama dia. Bila dengar macam tu orang sampaikan kepada Nabi SAW, orang pergi habaq kat Nabi. Orang kata, ya Rasulullah, ada seorang ni, orang kafir ni, nama dia Sumamah. Dia ni kata nak bunuh Nabi. Kebetulan Nabi dengar kata dia masuk ke Madinah, tuan-tuan sekalian. Sebab dia ni pedagang. Dia pergi berniaga di Madinah. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi terus panggil Saidina Ali dan ada 2-3 orang lagi, sahabat-sahabat yang muda. Hampa pergi tangkap Sumamah, Nabi kata.
Pasal apa? Pasal dia telah, kalau waktu lah ni akta hasutan, mendatangkan ketenteraman kepada yang di-Pertuan Agong lah. Macam tu lah lebih kurang tuan-tuan sekalian. Kan? Ni isytihar kata nak bunuh. Nak bunuh apa lagi penjara. Lah ni tuan-tuan bukan boleh tulis silap sikit. Tulis silap sikit nampak macam ni, masuk penjara. Nabi ni orang nak bunuh dia. Dia pun terus pergi suruh pergi tangkap Sumamah. Bila tangkap Sumamah, diikat di Masjid Nabawi 3 hari tuan-tuan sekalian. Dan Nabi kata apa? Nabi kata time waktu makan, hangpa bagi makan kepada dia. Tiap-tiap hari lepas pada subuh, Nabi akan pergi jumpa Sumamah. Nabi pergi tanya, macam mana Sumamah? Apa habang hari ni? Waktu tu dia tengah duk kena ikat. Sumamah kata, abang baik Muhammad. Muhammad, aku nak abang satu benda kat hang. Kalau hang lepaskan aku, ketahuilah aku ni jenis orang yang pandai terima kasih. Sumamah kata itu. Tapi kalau hang bunuh aku, akan rosak kredibiliti hang. Sumamah dia puji macam tu. Kalau hang bunuh aku, nama baik hang yang disegani dunia ni akan hancur. Nabi tengok, Nabi senyum, Nabi pun pergi. Macam tu ya. Dia pun terkejut. 2 hari yang kedua macam tu juga. Nabi mai tanya Sumamah, hari ni apa abang? Sumamah kata, baik Muhammad, aku sihat. Muhammad, aku nak abang kat hang. Kalau hang bunuh aku, hang akan tahu semua yang kepribadian yang hang elok ni, semua akan hancur. Orang akan kata hang ni kaki pembunuh. Tapi kalau hang lepaskan aku adalah orang yang pandai terima kasih. Nabi dengar, Nabi belah macam tu. Belah atau belah, maknanya pergi macam tu. Bukan belah dia, tuan-tuan kata belah ni langgar dia pula. Pergi. Lepas tu hari yang ketiga sama juga. Nabi pergi tanya dia, Sumamah, hang apa abang hari ni? Sumamah kata, Muhammad, aku sihat. Dia kata, Muhammad, kalau hang bunuh aku, rosaklah segala kehormatan yang ada pada hang. Tapi kalau hang lepaskan aku, Muhammad, hang akan dapati aku orang yang pandai terima kasih. Nabi panggil sahabat-sahabat semua, Nabi kita lepas dah. Dia terkejut. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia duk ingat. Bila dia mengisytiharkan perang, Muhammad duduk depan dia. Dia boleh bunuh Muhammad. Sepatutnya Muhammad boleh bagi kepada dia satu hukuman yang lagi berat daripada duk ikat ni. Muhammad boleh masukkan dia dalam penjara. Muhammad boleh bagi hukuman ta'zir. Hatta boleh bunuh dia sekalipun. Pasal apa? Pasal dia mengancam nyawa Nabi SAW. Nabi tak buat macam tu. Nabi jamu dia. Nabi bagi makan kepada dia. Nabi bagi keadilan kepada dia. Habis daripada tu, Nabi lepaskan dia. Tanpa ada apa-apa hukuman. Dia bila dilepaskan, dia jadi terpinga-pinga. Dia jadi terkejut. Dia jadi blur. Pasal apa aku kena lepas ni? Dia keluar pada masjid. Kebetulan di luar Masjid Nabawi itu ada satu macam tempayan air. Dia ambil, dia basuh muka lah apa semua, dia masuk balik. Dia kata, Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dia kata, Muhammad, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan engkaulah memang betul pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Pasal dia nampak akhlak Nabi. Dan benda ni lah tuan-tuan sekalian yang dibuat oleh sahabat-sahabat akhlak Nabi ni. Antara dia siapa tuan-tuan sekalian? Antara dia Sayyidina Abu Bakar, antara dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan tahu tak Sayyidina Ali ni dia kena bunuh, dia kena tikam ketika mana tengah duduk semayang. Bila dia semayang tuan-tuan sekalian, dia kena tikam berdarah ni. Kena tikam ni bukan sekali tikam, dia henyak-henyak tikam ni sampai hancur ni yang kata perut dia. Anak dia pergi bagi makan dekat dia, sahabat Nabi pergi bagi makan, bagi minum ayam, minum ayam, keluar ke perut. Dia kata, aku tak boleh makan lah. Dia kata, lah ni makanan hak aku ni, pergi bagi kat kawan hak tikam aku tu. Oh, tuan-tuan. Kawan tu kena tangkap. Lah ni pergi bagi makanan aku dekat dia. Jaga dia, jangan zalimi dia. Dan hukumlah dia dengan hukum Allah. Kalau aku mati, hukum dia dengan hukum Allah. Sayyidina Ali kata macam tu. Yang tu tikam, tuan-tuan sekalian. Kita kalau kena maki ke mana? Mai ke masjid orang maki kita. Kata, tunggu sah. Lagi ada orang pula kata, ni siapa maki makcik sebenarnya? Kata tu dia tu. Nak buat apa kat dia? Lah ni, ambil bakar rumah dia sudah. Oh, tuan-tuan nampak tak? Allah, Nabi. Sahabat Nabi. Ini akhlak dalam ilmu yang ketiga ni. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Imam Ghazali pun macam tu. Imam Ghazali ni dia alim dalam bidang akhlak, tasawuf ni tuan-tuan. Baik. Dia kata apa di sini?
Dia kata sebagaimana yang telah dihimpun oleh Imam Al-Ghazali dan disusunnya di dalam karangannya daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya saja nak baca kepada tuan-tuan, nak memperkenalkan siapakah Imam Al-Ghazali ni, imam besar ni tuan-tuan sekalian. Dia ni nama dia Abu Hamid Al-Ghazali. Ghazali ni nama tempat dia, nama kampung dia Ghazal. Di mana kampung dia tuan-tuan? Di Khurasan. Tuan-tuan pernah dengar nama Khurasan? Khurasan ni dia satu teluk, satu tempat yang dikelilingi oleh negara-negara yang di belakang ni semua jenis tan semua. Tak apa nak faham kita tu ni, kan? Khurasan dikelilingi oleh negara Pakistan satu. Lepas tu Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Turkmenistan, lepas tu apa lagi? Gostan ke apa ke? Tu, dia duduk tengah-tengah tuan-tuan sekalian. Dan kawasan tu pun memang para ulama banyak, imam-imam hadis pun banyak yang datang daripada Khurasan ni. Dan Imam Ghazali dia duduk di situ. Imam Ghazali ni dia ada satu ayah. Ayah dia yang kata keluarga Abu Hamid Al-Ghazali ni, ayah dia ni tak ada kerja lain melainkan dia duk tenun kain daripada bulu kambing. Sebab tempat tu sejuk. Jadi dia duk tenun kain. Cari bulu kambing, dia duk buat kain, lepas tu dia duk pergi jual dekat Kelang apa semua. Jadi bukan orang kaya. Dan dia ni juga dia suka bergaul dengan para ulama. Ni ayah dia ni, ayah Abu Hamid Al-Ghazali. Dan di mulut dia tak henti-henti dia mendoakan supaya anak dia menjadi ulama besar. Bila berkawan dengan ulama, berkawan dengan orang-orang alim ni tuan-tuan sekalian, kita nampak kepribadian mereka ni secara tak langsung tersentuh hati kita untuk nak jadikan anak kita macam mereka. Sebab itulah Nabi SAW suruh kita berkawan. Nabi kata al-mar'u ala dini khalilih. Nabi kata orang ni di atas agama kawan dia. Kalau dia berkawan dengan orang kaki surau, dia akan jadi kaki surau, dia bukan jadi kaki karau. Kalau dia berkawan dengan orang yang jahat, dia akan jadi jahat, tuan-tuan sekalian. Nabi ajak macam tu. Jadi berkawan dengan orang yang saleh, dia akan jadi saleh. Bukan tekat dia jadi saleh, dalam hati dia, dalam doa dia, dia minta supaya anak dan keturunan dia menjadi anak yang saleh. Jadi ayah kepada Imam Ghazali ni, dia duk minta kepada Allah supaya melahirkan anak yang boleh jadi ulama. Imam Ghazali dia ada adik nama Ahmad Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Ghazali, dua orang. Ketika mana umur 6 tahun, pak dia meninggal. Umur 6 tahun pak dia meninggal. Sebelum umur 6 tahun tu, dia pesan kepada dua orang ni, kepada Imam Ghazali dengan adik dia. Dia kata sebelum aku mati, aku ada duit sikit. Pergi ambil duit ni, pergi mengaji. Pergi masuk. Waktu tu ada madrasah nizamiyah. Madrasah nizamiyah ni satu universiti zaman tu. Maknanya kalau zaman lah ni universiti. Universiti yang kepunyaan Raja Nizam, Al-Mulk Nizam, Malik Nizam. Dia buat universiti tu. Pergi mengaji di situ. Imam Ghazali waktu tu bila dapat duit dengan adik dia, dia sebut dalam kitab dia tuan-tuan sekalian, dia kata waktu kami pergi ni, kami mengaji ni bukan kerana Allah, pasal dipaksa oleh pak kami. Jadi pergi mengajilah. Yang adik dia pun sama, dia pun sama. Mengaji bukan ghairillah, makna dia bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula bila dah mengaji tahun tu pula, dia duk nampak apa? Dia duk nampak kita nak kena mengaji sungguh-sungguh. Pasal apa? Pasal nak ubah kehidupan kita. Bila kita jadi orang kaya, kita takkan hidup macam mana kita hidup dengan ayah kita. Kita duk ingat macam tu, mengaji ni. Maknanya apa? Niat dia sudah lari, tuan-tuan sekalian. Dia pun mengaji sungguh-sungguh. Mengaji sampailah umur 34 tahun. Ni kesan daripada niat yang tak betul ni, niat yang tak ikhlas ni. Pada umur 30 tahun, bila Al-Malik Nizam tahu kata dia ni orang hebat, pasal dia mengaji, tuan-tuan, yang kata Imam Ghazali ni dengan ilmu nahu dia, dengan saraf dia, dengan Quran dia mengapai apa semua. Lepas tu dia ni diangkat ataupun digelar dengan gelaran di waktu tu disebut sebagai Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Yang ni gelaran universiti bagi dekat dia. Macam kita lah hari ni.
Kalau kita mengaji, boleh duk skor, apa nama, 4 flat, apa semua ni, kita dapat anugerah dekan sampai tiap-tiap semester, dapat kat kita. Hebat tuan-tuan sekalian. Lepas tu kita ambil, buat ijazah. Dengan ijazah kita tu pula kita buat master. Lepas tu kita duk buat working paper apa semua. Nampak macam hebat master kita ni, dia upgrade jadi pula PhD. Dengan PhD pula kita dapat profesor. Lepas tu profesor madya. Lepas tu profesor penuh. Mengaji ni sampai rambut ni makan bantai. Tuan-tuan tahu rambut makan bantai? Orang tua kata rambut makan bantai. Orang belah saya lah. Rambut makan bantai tu maksud apa? Maksud tak ada rambut. Kan budak-budak kecil, macam maklum-maklum dia tahu kot. Budak-budak ni, bila budak dah buat apa, tidur lah kan. Duk tidur atas bantai tu. Tuan-tuan tengok, rambut mana yang keluar dulu? Rambut atas. Kok bawah ni tak keluar? Pasal apa? Pasal duk kena bantai. Orang tua kata, makan bantai. Jadi mengaji ni sampai rambut luruh, tinggal ikut tepi lah tuan-tuan sekalian. Nak abang apa? Profesor punya orang. Rambut makan bantai. Bila dia pula hebat, apa saja ni dia duk mengajar apa semua ni, dia diangkat menjadi Syekhul Islam ataupun syekh kepada madrasah universiti tu. Kalau bahasa kita lah ni, dia sebagai chancellor lah, cerita dia macam tu. Dia dah dapat semua dah dapat banyak lah, harta benda apa semua dapat. Cuma hati dia ni duduk jadi tak syok. Bila dia duk mengajar, dia duk bagi ilmu kat orang ni, dia duk main macam tak sampai, macam duk sangkut, tuan-tuan sekalian. Dia nak abang satu benda ni tak lepas. Orang dengar orang kagum lah. Dia buk main dengan hadis, dia buk main dengan ayat Quran, dia buk main dengan pandangan ulama, sakit dia buk main dengan nama kitab tu apa semua. Orang dengar ilmu dia hebat ni. Tapi dia tu berasa tak puas. Tuan-tuan, dia berasa tak puas. Apa pasal jadi macam ni? Sampai dia muhasabah balik, pasal apa aku jadi macam ni? Ni dalam kitab dia sebut. Dia sebut sendiri dalam kitab dia. Dia kata apa? Dia kata kerana yang aku inginkan, yang aku kejar apa dia? Harta dunia dan juga kemasyhuran. Dia duduk ikan yang tu. Bila dah ada dengan nama, bila dah nama terkenal dengan ilmu, merata orang duk sebut kata dia ni tok guru besar, dia ni orang hebat. Lepas tu macam-macam orang duk panggil, orang bagi duit lah, orang bagi rumah, orang bagi tanah, orang bagi anugerah apa semua. Semua pakai duk ada dekat dia. Nak apa lagi tuan-tuan sekalian? Jadi, tapi satu benda yang tak ada apa dia? Hati yang tenang di atas keberadaan semua yang dia miliki. Macam kita hari ni lah. Tuan-tuan dah daripada kerja dulu ni, kerja separuh mati punya kerja. Sampai pencen, nak apa lagi? Dengan rumah duk ada, dengan kereta duk ada, bank pula, dengan duit di bank pula ada, nak pergi mana pun tak ada masalah. Tapi duk berasa hati kosong. Duk balik rumah pun tengok rumah besar, duk berasa hati kosong. Tuan-tuan, semua ada, nak apa lagi? Nak makan apa ni semua ada, tuan-tuan sekalian. Duk rasa hati kosong ni pasal apa? Oh, rupa-rupanya roh kita ni, maknanya amal-amal ibadah ni nak bagi hak dalaman ni kuat ni masih lagi sikit, masih lagi minima. Tuan-tuan nampak? Dia main macam tu. Dia main kadang-kadang dia main ni. Apa lagi kita nak? Anak-anak kita dah ada dah. Macam-macam kita ada, tapi hati tu. Dan benda ni lah terjadi kepada Imam Al-Ghazali. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas tu Imam Ghazali jatuh sakit. Pasal duk fikir benda ni. 6 bulan dia jatuh sakit. Terlantak atas katil 6 bulan. Dan dia memutuskan akhir sekali. Dia panggil adik dia. Dia kata, hanglah tolong ganti aku sebagai chancellor kepada madrasah ataupun universiti ni. Dia kata, aku nak tinggal. Dia kata. Dia mengambil jalan, dia berhijrah. Dan waktu dia hijrah tu tuan-tuan, tak ada benda apa yang dia buat, melainkan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping dia duk buat ni kitab-kitab tasawuf ni. Cerita macam mana nak pelembut hati, cerita macam mana nak mengurangkan marah, cerita. Dia duk buat yang tu tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, walaupun dia tinggal semua kekayaan yang bagi dia masyhur apa semua ni, yang dia dapat apa? Kebahagiaan. Oh tu yang kata Imam Ghazali tuan-tuan sekalian. Dia jalani benda tu. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi Syekh Idris Al-Marbawi ni dia mengambil, orang kata apa? Dia ambil kata-kata Imam Al-Ghazali sebelum kita nak baca kitab ni. Kita dah masuk insya-Allah. Lagi.
Baik, apa Imam Ghazali kata? Dia kata hendaklah bersedia kamu wahai orang-orang miskin daripada bekal akhirat. Kita lah tu. Kan? Kita lah tu. Maknanya miskin daripada bekal akhirat ni apa? Akhirat kita banyak mana ada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pasti ke di akhirat tu ada satu rumah yang besar untuk kita nak duduk? Tuan-tuan pasti tak di akhirat itu ada satu, orang kata apa, satu gerobok rezeki yang akan bagi kita ni boleh makan di akhirat? Pasti tak di sana ni ada pengangkutan, ada transport yang akan kita bawa di akhirat? Kita kena fikir macam tu. Macam mana sebelum kita nak pergi haji, tuan-tuan sekalian? Kita duk simpan duit sikit. Bila dah simpan ni duit nak pergi sana pun ada juga bank in dalam tabung haji tu. Untuk apa ni bank in dalam tabung haji? Untuk apa nu nak pergi sana tu? Memanglah tabung haji support kita makan apa semua. Takut lagi dia main sakit apa semua nak kena bawa keluar duit. Nu di sana nak kena ada juga. Walaupun kita tinggal di Malaysia ni duit kepada anak-anak kita tinggal, di sana nak kena ada bekalan. Sama macam kita nak pergi akhirat. Akhirat ni tuan-tuan satu masa yang panjang. Bila kita pergi sana, kita tak boleh balik main ambil dah benda apa yang tertinggal atas dunia ni. Tak boleh dah. Kalau dah terlepas. Waktu atas dunia ni lah nak buat apa-apa persiapan pun. Daripada segi ubat ke, daripada segi pakaian ke, daripada segi makanan ke, daripada segi minuman ke, atas dunia ni. Ni yang tuan-tuan duk buat ni, yang mangkit tengah malam, orang lain bakal duk tidur apa semua, kita boleh tinggal tempat tidur kita, pi ke pancuk, pi ke ambil air semayang waktu sejuk, tuan-tuan sekalian, hampak ke sejadah semayang 2 rakaat. Untuk apa? Ini bekalan yang akan kita bawa, yang akan kita guna ketika mana di akhirat. Habis-habis tu pula keluar pula main berjalan, main sembahyang subuh pula di surau, tuan-tuan. Untuk apa tuan-tuan duk berjalan menapak pelan-pelan, yang orang lain duk tarik kain gebang lah, kain apa? Kain selimut. Kan orang duk tarik kain selimut sikit punya seronok ke tarik, lagi pagi lagi dia tekan aircon bagi sejuk. Kan kita duk tengok Allah, orang lain boleh tidur, kita ni duk mangkit tengah malam, duk main ke surau, duk Allah tuan-tuan. Untuk apa ni? Untuk nak dapat perjalanan yang cerah ketika mana kita di akhirat nanti. Ni lepas maghrib ni sepatutnya tuan-tuan balik rumah, balik pergi goreng telur di rumah tu, lagi nak makan nasi. Tapi tak, tunggu saat nak duduk juga dalam majlis ilmu ni. Nak duduk juga ni untuk apa? Untuk jadi bekalan ketika mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis-habis Aisyah pula tak balik lagi. Buka pula selai 2 Quran. Baca pelan-pelan sementara nak balik rumah. Balik rumah tuan-tuan sekalian, makan. Habis-habis makan sebelum nak tidur, buka pula. Yang kata suratul Mulk pula. Baca pula sebelum lena. Kan? Baca sebelum lena ke? Lena dulu baru nak baca. Kan? Kadang-kadang kita ni, tu dia. Saya kira nak kata kat orang, payah ya bila buat contoh kata kat orang ni. Kita kadang-kadang kalau kita tak baca surah Al-Mulk, mata ni cerah sampai ke pagi. Betul tak? Allah dia cerah sampai pagi ni. Tanya orang puan kita ni, mak hang buat apa lah yang teh ni pada buh apa kan ni, aku sampai tak mengantuk ni. Bini kita kata tak bubuh apa dia buat yang teh macam biasa tu. Dia kata, awak ni. Bini kita pergi baca Quran, dia kata ambil surah Al-Mulk ke apa ke. Kita baru pegang-pegang, baru Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Lena dah. Anda sekalian. Nampak? Ya Allah. Time nak baca Quran, time tu lah dia nak main lena, dia nak main apa. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata Imam Ghazali, hendaklah bersedia kamu, wahai orang-orang miskin, daripada bekal akhirat. Sedia, tuan-tuan sekalian. Bila kita main mati ni, dia tak kira. Hang sedia tak bersedia, Tuhan dia nak ambil, Tuhan nanti dia ambil. InsyaAllah. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi al-'azimah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali kata, hendaklah bersedia kamu wahai orang yang miskin daripada bekal akhirat. Bagi bekalan hari yang besar pekerjaan dia. Dia suruh kita buat satu preparation, satu persediaan. Kita nak bertemu dengan hari yang besar. Hari besar ni apa? Hari akhirat. Yang lagi panjang masa dia, waktu tu panjang masa. Kita duduk di padang mahsyar ni tuan-tuan sekalian, cukup panjang masa ni. Duduk menunggu bila turn kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padang mahsyar adalah satu tempat yang penuh, yang padat manusia. Sehingga kan waktu tu tuan-tuan, kita pijak ni bukan atas tanah, tapi kita pijak atas kaki orang. Apa maksud pijak atas kaki orang? Maknanya ramai. Kita duduk dalam keadaan bersesak. Kita duduk dalam keadaan yang begitu padat. Jam, tuan-tuan sekalian. Nak pergi tang mana pun tak boleh. Dengan panas dia, Allah Ta'ala buat turun pula. Nanti dia akan main cerita tentang hadis macam mana yang kata padang mahsyar tu. Tuhan buat turun main. Yang kata matahari ni sejengkai duduk atas kepala ni. Dengan berpeluh kita ni. Dan peluh itulah sebagai penanda macam mana amalan kita atas dunia. Sebab Nabi Habang, Nabi kata ada orang yang peluh ni sampai kepada buku lali. Ada yang peluh ni sampai kepada kepala lutut. Ada peluh dia sampai kepada pinggang. Ada peluh ni sampai kepada dada. Dan ada peluh ni sampai atas kepala ni. Dan peluh ni tuan-tuan sekalian melemahkan dia dalam keadaan orang yang begitu ramai tu. Tuan-tuan, dengan peluh dia macam kita lah. Kita duk tunggu. Kita duk tunggu bila turn kita ni. Kita pergi pergi hospital sudah lah. Kan? Hospital. Bukan private punya hospital lah. Hospital biasa, hospital awam yang kita pergi ni. Kita pergi ambil nombor, tengok-tengok nombor 6,020. Duk tengoklah baru 10 orang. Allahu Akbar. Kita dah lah sakit nak jumpa dengan doktor apa semua. Memanglah bilik banyak. Betul? Dia jadi macam mana? Dia jadi gelisah. Duduk kono tak kena, duduk koni tak kena. Jadi gelisah. Kalaulah celah duduk berdoa ni, kok-koklah, kata anak jiran ada kerja doktor dia kata seorang ni, kok-koklah dia lalu, kok ni nampak kita kah, dia macam duk quit kita, main masjid, main masuk ke pintu belakang, Allahu Akbar, boleh cium kepala dia. Kalau atas dunia pun tuan-tuan sekalian, yang tu pun duk jadi gelisah dah, ini di akhirat. Kita duduk tentu dengan rasa dahaga dia, dengan lapak dia, dengan orang ramai dia. Kita tak tahu nak pergi ke mana. Tuan-tuan sekalian, yang kena padang mahsyar ni. Allahu Akbar. Maksud dia, hari itu begitu panjang. Dan dia kata apa? Dia kata lagi yang keras perintahnya. Hari itu juga, yang kata hari kiamat ni, malaikat tak ada lembut-lembut. Hari kiamat ni Allah Subhanahu wa taala juga tidak berlembut. Keras, tuan-tuan sekalian. Dan bersangatan huru-haranya dan hisabnya dan balasnya. Maknanya hari itu hisab kita ni akan dihisab oleh Allah segala amal ibadah kita. Huru-hara ni berlaku, kelang kabut pergi habis, bergaduh pergi adik-beradik,
bergaduh dengan kawan dan sebagainya. Allah Ta'ala merakamkan benda ni dalam Quran. Tuhan kata apa? Tuhan kata hari itu yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu kita jumpa kawan kita duk bersalah di antara satu sama lain. Kita jumpa kawan kita duk pergi lari daripada dia. Pasal apa? Pasal kalau kita duduk dengan dia, nanti dia akan tagih macam-macam benda dekat kita. Sebab kawan kita kenal, segala baik buruk tu dia kenal. Tapi kalau kita tak tegur dia dan dia pun tak ajak kita kepada jalan yang baik, kita akan minta pertimbangan ataupun minta tanggungjawab daripada dia. Kita kata, hang lah dulu waktu atas dunia aku duk berkawan dengan hang, tapi time hang duk pergi surau, time hang duk pergi masjid, hang tak pernah duk ajak aku. Hang nampak depan mata hang aku duk buat benda jahat. Pasal apa hang tak pernah tegur? Pasal apa hang tak pernah nasihat? Kita akan salahkan dia. Dia pula kata, aku nak buat macam mana? Aku pernah tegur hang, hang tarik muka dengan aku, lepas tu hang remove aku daripada grup. Hang tak mau berkawan dengan aku. Jadi aku nak jaga persahabatan kita. Memang atas dunia kita nak jaga persahabatan. Di akhirat, persahabatan apa lagi tuan-tuan? Pakat duk menyalah antara satu sama lain. Sama juga Allah Ta'ala kata apa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Ibu dan juga bapa juga melarikan daripada anak-anak mereka. Tak berani nak jumpa anak. Pasal apa? Sagi anak pergi tuntut. Anak kata, ayah kenal tak saya? Awak tak kenal anak aku. Ayah ingat dah atas dunia dulu, waktu saya ni mula nak pakai kepiah umur 10 tahun, ayah kita tu duk pakai lah, tu duk mengaji lah, tu duk semayang lah. Hang ni kecil lagi. Ayah kenal tak saya? Saya ni anak perempuan ayah. Waktu saya pakai tudung, ayah buang. Ayah kata jangan duk pakai. Hang budak-budak lagi. Tunggu hang besar dulu hang nak pakai. Nak tutup aurat. Tak pernah duk ajak tentang agama. Tak pernah duk tegur tentang salah dan silap anak-anak. Bila tak pernah tegur macam tu tuan-tuan, anak-anak bila besar, waktu tu baru kita nak tegur ke? Kita dah mula main mengaji, dia main kesedaran. Lepas tu kita pun dalam grup, anak-anak ayah jangan lupa semayang, jangan lupa buat puasa sunat, jangan lupa baca Quran. Anak kita tulis dalam tu, ayah dia ustaz lah. Ada buku tu ya? Dulu tak pernah tegur pun, siapa lah duk tegur siapa? Awak kami jahat sangat ke ayah di mata ayah ni? Tuan-tuan, dia jadi macam tu. Allahu Akbar, tabarakallah. Hari ni kita tak rasa penyesalan tu. Menyesal bila di hadapan Allah. Waktu nak berjalan masuk ke dalam syurga, tiba-tiba tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan bukakan kepada kita, inilah keluarga hang, inilah yang tidak pernah hang duk ajak mereka tentang agama dulu, tak pernah duk tegur, duk dengar cakap mereka ya. Di saat itulah akan ditarik kita daripada nak jalan masuk syurga, dilempak masuk api neraka. Dan dalam ayat tu juga Allah Ta'ala kata apa? Wa sahibatihi wa bani. Yang akan lari apa dia? Suami isteri. Walaupun atas dunia dia kata apa tuan-tuan sekalian? Bercinta til jannah. Kan sampai til jannah tu. Di padang mahsyar dia tahulah til jannah ke til apa ke. Kan? Dia tengok abang. Dia kata, abang kenal tak saya? Awak aku tak kenal hang bini aku. Abang, tolong saya abang. Tolong apa? Jadi tolong aku nak masuk dalam syurga. Dia kata, abang jangan buat pasal. Dia kata, atas dunia dulu pasal abang tak jadi macam tu. Tuan-tuan, saya bila saya sebut macam tu, orang marah kat saya. Ustaz, kami ni jahat sangat. Kau yang dulu buat contoh macam tu pula. Contoh, tak apalah hak perempuan pun. Kalau dia pun rajin beribadah, kena tegur-tegur lah juga si suami ni. Boleh faham tuan sekalian? Lagu duk jegir mata kat saya tahun ini. Tak apa nak setuju. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sama juga siapa pun macam tu. Saya yang bercakap ni pun, saya pun akan kena. Bukan hanya bercakap saja. Kadang-kadang bila bercakap ni tuan-tuan sekalian, ada ya netizen kita ni, ustaz ni confirm syurga ke? Duk kata kat orang ni, tak termasuk saya. Ayat tu, termasuk saya ni, hak saya bercakap ni. Kalau saya tak tegur anak bini saya di rumah, saya tak tegur kawan-kawan saya tak tegur keluarga saya juga akan terikat, akan tertambat ketika itu. Nak lari bintang mana tuan sekalian? Dan Allah Ta'ala kata apa? Tuhan kata, semua tu likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pasal hari itu kita kelang kabut dengan diri kita masing-masing, sama ada nak menuju ke syurga ataupun nak menuju ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dia kata juga lagi sini, dia kata yang kata kiamat itu lagi hampir masa dia. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qaribah, dalam suratul Ma'arij ayat 6 hingga 7.
Allah Ta'ala kata apa? Bahawasanya sekalian manusia duk nampak hari kiamat tu ba'id. Ba'id ni maksud apa? Duk nampak jauh lagi. Kita duk ingat kiamat ni jauh lagi. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Tuhan kata wa narahu qariba. Dan kami tengok yang kata kiamat itu amat-amat dekat. Tak jauh. Kiamat tu dekat dah. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Satu hari kata Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Dia kata Nabi SAW memang jenis Nabi tiap-tiap malam ini idza dhahaba sulusal lail. Bila mai sepertiga malam, qama, Nabi akan bangkit tengah malam. Ni Nabi. Dia tak pernah miss. Yang kata Nabi ni, dia akan bangkit tengah malam. Bila Nabi bangkit tengah malam, Nabi akan keluar pergi semayang di Masjidin Nabawi. Sahabat Nabi ni pakai duk tunggu dah. Maknanya sahabat Nabi lagi awal daripada Nabi. Dia duk tunggu dah. Pasal apa? Pasal dia nak semayang belakang Nabi. Boleh semayang belakang Nabi, boleh duduk dalam majlis Nabi, merupakan satu kehormatan yang besar pada mereka. Pasal apa? Pasal Nabi ni barakah daripada rambut sampai ujung kaki. Kalau boleh duduk dengan Nabi, tuan-tuan sekalian, mati jelah tu pun husnul khatimah. Pasal apa? Pasal mati berada dengan Nabi. Tuan-tuan, dia penak macam tu. Kalau tak boleh dengar satu dua hadis daripada Nabi pun, kurang-kurang Nabi angkat tangan berdoa. Sahabat mengaminkan di belakang. Amin tu pun dah cukup puas dah. Pasal apa? Pasal doa tu didoakan oleh Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab, dia kata satu malam, dia kata aku nampak Nabi masuk dalam Masjid Nabawi. Dia pun pi. Selesai daripada Nabi duduk semayang apa semua, qamah, Nabi berdiri. Nabi kata ayuhan nas. Nabi kata ni sahabat-sahabat, uzkurullah. Nabi kata ingatlah kamu kepada Allah banyak-banyak. Nabi kata uzkurullah. Nabi sebut 2 kali. Nabi kata ingatlah kamu banyak-banyak kepada Allah. Syarah kepada hadis ni habaq apa tuan-tuan? Nabi suruh buat banyak-banyak amal ibadat. Ni tambah-tambah tengah malam ni pak tuan-tuan sekalian. Allah, tengah malam adalah tempat waktu mustajabnya doa. Tempat tengah malam ni. Bangun tengah malam, jangan bangun awal sangat. Ni tuan-tuan bangun pukul 4. Kan subuh dekat pukul 6, tuan-tuan bangun pukul 4. Lepas tu sekejap dekat dalam 5.30 dia duduk jadi blur. Dia jadi mengantuk, tak mengantuk, pejam-pejam mata, sedang-sedang zuhur. Bukan subuh, sedang-sedang zuhur. Kan dia dalam pukul 5 cantiklah kita bangkit apa semua, boleh semayang 2 rakaat, boleh buka Quran sikit baca. Yang ni Allah Taala cerita dalam Quran. Kan Allah Taala sebut qumil laili illa qalila. Kan ayat surah Al-Muzammil tu. Cuba baca surah tu. Wahai orang yang sedang selimut. Memang ayat tu ditujukan kepada Nabi Muhammad yang duduk berselimut waktu tu. Tapi ayat ni juga umum dia tu kepada kita. Kita duduk tengah tidur. Allah Ta'ala kata apa? Qumil laili illa qalila. Bangkitlah tengah malam. Bangkit sikit ya malam. Warattilil Qur'ana tartila. Bila dah kita bangkit tengah malam, kita dah semayang, jangan lupa. Ni ajak Allah Ta'ala ajak kita dalam Quran. Apa dia? Baca Quran sikit. Baca Quran sikit. Boleh buat doa tu cantik dah. Dan istiqamahkan benda tu. Tentang istiqamahkan benda tu. Minta kepada Allah bagi kekuatan kat kita. Boleh bangkit tengah malam. Boleh duk baca Quran. Dan benda tu buat dengan suami isteri kita. Hatta Nabi SAW sebut pula. Nabi kata yang di antara tanda-tanda syurga ni siapa? Satu orang lelaki yang boleh bangkit tengah malam. Dia pergi gerak bini dia. Dan gerak tu pun dengan cara yang lembut. Bila bini dia tak bangkit, dia ambil air, dia percik muka. Tuan-tuan sekalian. Begitu juga dengan isteri. Isteri bangun-bangun, pergi gerak suami. Pergi bangunkan suami. Suami ni lambat bangun. Pergi ambil air, pergi percik muka sikit dengan cara lembut. Itu sebagai tanda ahli syurga. Kita hari ni kita tak buat macam tu. Kita ambil satu timba punya, pergi cerok dia. Bangkit. Kita lagu tu punya. Bangkit. Dia bunyi, saya pergi cerok lagi. Bahasa utara. Cerok. Dia ambil setimba, dia cerok main. Kita pun bangkit. Tak orang bangkit sangat. Dia kata, badan pun bau tanah dah. Payah nak bangkit. Tahajud. Apa lihat sangat. Ceramah perdana pula je lah tu. Jadi kawan ni bangkit pun dengan muka pun satu macam yang bangkit. Tuan sekalian, dia jadi tak seronok. Allahu Akbar. Itu tanda syurga. Dan Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? Bila dah Nabi sebut 2 kali. Uzkurullah, uzkurullah. Nabi kata, ja'at ar-rajifah. Tatba'u ar-radifah. Ni ayat ni. Nabi kata telah datang ar-radifah. Radifah ni maksud apa? Rajifah maksud apa? Nabi kata gempa bumi dan tufan sudah mai.
Tuan-tuan, kita ni sepanjang hidup, saya duk hidup ni, berapa kali kita duk dengar gempa bumi duk berlaku. Dengan tsunami dia, dengan duk berlaku di Palu, baru ni berlaku di Palu, Sulawesi Tengah, tuan-tuan sekalian. Yang memakan mangsa ni berapa ratus ribu orang. Allahu Akbar. Lepas tu jadi pula belah utara dulu ni. Kan, yang kata ribut ni, dia pergi angkat bumbung rumah kawan ni, dia pitak bumbung rumah sebelah. Kawan nak sebelah baru terkejut sejak bila bumbung dia ada dua. Oh, tuan-tuan. Lepas tu baru ni pula tunjuk kat kita pula dengan ribut main dia pergi angkat apa kemah pula ni. Dia pergi angkat kemah pergi letak jiran sebelah punya. Jiran sebelah baru terkejut tengok-tengok sejak bila aku beli kemah. Rupanya kemah orang sebelah. Dan Nabi kata apa? Nabi kata ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Nabi kata telah datangnya gempa bumi yang disertai dengan tufan. Nabi kata. Tapi semua tu adalah rehearsal. Semua tu baru raktai. Nabi kata. Pasal apa? Tatba'uha radifah. Pasal sikit lagi akan main radifah. Maknanya satu gempa yang dahsyat yang akan menghancurkan semua. Nabi kata. Kalau main yang tu, tidak ada lagi masa untuk kita bertaubat kepada Allah. Bila main ni duk pesan lagi kat kita ni, kita duk dengar gempa sikit-sikit ni, buatlah amal ibadah banyak-banyak. Bila main iza zulzilatil arduzil zalaha. Bila mai yang kata zilzalaha, goncangan demi goncangan mai, waktu tu tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi mana? Nak lari mai turun, nak semayang di surau, tengok-tengok surau dengan bumbung surau pun hancur. Nak semayang pergi masjid, dengan masjid pun tak tahu pergi ke mana. Nak pergi mana lari tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pernah berada dalam situasi yang macam tu, kita tahulah ni nak bernapas panjang pun tak ada. Saya tahun 2004. Saya ada di Medan waktu tu. 26 Disember 2004 waktu tsunami saya ada di sana. Tsunami tu jadi pagi tuan-tuan sekalian. Gegaran tu jadi pagi. Lepas pada tu jadi gegaran juga malam. Di Medan tu pun terasa sakan juga. Sampai blackout habis semua. Tak tahu nak lari pergi mana. Ada orang ambil motor nak pergi Tala, pergi Kuala Lumpur. Tak tahu. Aksiden lah apa bagai. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu celah-celah tu pula ada pula mulut jahat pergi kata apa? Pergi kata no. Ayak damai. Allahu Akbar. Kita gelap. Kita tak tahu nak pergi mana. Duk kata ayak mai ke mana kita pun tak tahu. Nak mai kiri ke nak mai kanan ke. Ni hati ni duk berdebak-debak. Yang di mulut ni Allah. Duk minta tolong macam tu ya. Allahu Akbar. Saya benar rasa. Lepas tu bila gegaran tu dah hilang, lampu cerah balik apa semua, lupalah ke Tuhan. Allahu Akbar. Pernah rasa tuan-tuan. Dan Nabi apa? Nabi kata tak lama dah benda tu kita akan rasa. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Dia kata bahawasanya sekalian manusia itu nampak akan hari kiamat itu jauh lagi. Padahalnya kami nampak akan dia, akan kiamat itu tidak jauh. Kerana akan datang ia. Jauh tak jauh, kiamat tu nanti akan main. Dan tiap-tiap yang datang itu hampir jua. Dan pada hari kiamat itulah dilihat langit itu pecah belah ia. Hari kiamat ketika mana digoncangkan, tuan-tuan akan nampak langit hak cantik ni. Dia jatuh mai berkeping-keping tuan-tuan sekalian. Langit turun mai jatuh berkeping-keping. Dan bintang-bintang itu telah bertaburan ia dengan sebab goncang pada hari itu. Bintang-bintang apa semua ni pakai duk jatuh mai. Kan? Dan segala bintang-bintang yang bercahaya dan menerangi itu telah berubah warnanya. Waktu tu tak ada dah warna biru, merah, duk berkelip-kelip, tak ada tuan-tuan sekalian. Kerana itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dihancurkan semua dunia kita ini. Dan matahari pun pada hari itu padam cahayanya. Kita duduk dalam keadaan gelap waktu kiamat tu. Dan gunung-gunung pun habis berterbangan ia. Gunung yang kita duk nampak kukuh. Kita duk nampak gunung tu, kita duk nampak gunung ni nampak macam menjadi pasak bumi, menjadi paku kepada bumi. Gunung-gunung pun habis meletup. Tentu boleh rujuk dalam suratil Qari'ah. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Manfush ni maksud apa? Gunung ni dia akan meletup seperti mana bulu-bulu ayam yang kita duk nampak tuan-tuan sekalian duk terbang ni. Yang tu gunung. Dan awan-awan pun tidak menurunkan hujan lagi. Dan segala binatang pun habis dikumpul
supaya dibalas bila perbuatan satu-satunya dengan yang lainnya kemudian dikembalikan menjadi tanah. Allah Ta'ala ni yang kata adilnya Tuhan ni tuan-tuan sekalian. Ketika mana padang mahsyar, bukan takat manusia saja akan dibangunkan di hadapan Allah, tetapi binatang juga akan dibangkitkan. Ada sebuah hadis riwayat daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman kata Nabi SAW sebut, yang kata hari kiamat ini disebut sebagai Yaumul Qisas, hari balas. Pasal apa hari balas? Hari itu kata Uthman, Nabi SAW sebut akan dibangunkan 2 ekor kambing. Satu yang ada qar, satu yang ada tanduk dan satu tidak ada tanduk. Kambing yang tak ada tanduk ni, dia mengadu kepada Allah. Dia kata, ya Allah, atas dunia dulu, dia ni ada tanduk ni, dia sudah tanduk saya. Jadi, atas dunia, dia tak boleh nak balas balik pasal dia tak ada tanduk. Allah Ta'ala mendengar pengaduan dia dan Tuhan suruh balas balik ketika mana di akhirat. Lepas pada tu Allah Ta'ala mematikan para binatang. Mereka ni dibangkitkan untuk apa tuan-tuan? Untuk nak menuntut bela balik. Sebab itulah kita yang kata kita ni agama Islam ni, yang kata Yaumul Jaza, hari pembalasan, hari kiamat ni tuan-tuan sekalian, bila kita meninggal akan ada hari balas di sana no. Bila orang tak percaya kepada hari pembalasan, tu yang dia keluar main cerita hantu duk pergi cekik orang. Orang kena bunuh, contoh dia kena bunuh. Bila kawan ni kena bunuh, dia kena tanam apa semua, duduk malam esok dia duduk pergi jadi apa? Hantu langsiang ke apa kalau panggil? Kan? Langsuir ke apa dia panggil kan? Duk pergi cekik. Siapa hak bunuh tu nanti dia pergi cekik. Pasal apa? Pasal apa dia pergi cekik? Pasal apa dia pergi bunuh? Pasal dia nak menuntut pembelaan balik. Kerana atas dunia dia tak dapat pembelaan. Tuan-tuan, ini cerita apa ni? Yang ni bukan cerita puakan yang rapi. Kalau mati-mati, dia tak ada nak jadi hantu, nak pergi cekik orang kan? Pasal apa? Kalau sungguh pun hang tak dapat pembelaan pasal hang kena bunuh, Mahkamah Rabbul Jalil ada. Akhirat nanti ada, hari kiamat ada. Hang bila hang dibangkitkan dalam keadaan hang dibunuh, hang boleh tuntut balik kepada orang yang bunuh hang tu. Bukan hang pergi jadi hantu pergi cekik dia. Boleh faham tak? Dia tak orang nak faham ni. Kan? Kita duk tengok cerita macam-macam tu, duk fikir hantu dia main cekik apa semua ni pasal duk nak ke apa cerita ke nak ke apa. Allahu akbar. Tuan-tuan, pasal apa Nabi SAW sebut macam tu? Kalau binatang pun Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala buka, maksud dia Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia balas balik, apatah lagi kita sebagai manusia yang ada akal ni. Atas dunia hang duk kena mengumpat, atas dunia hang kena fitnah, atas dunia hang kena orang buka aib hang, orang kata ke hang macam-macam, hang kena khianati, hang kena zalimi. Kita mengadu di hadapan Allah, Allah Ta'ala akan tolong kita dan akan balas balik apa yang telah orang buat kepada kita. Dan dia kata apa? Dan laut naik gelembung. Ya, makna dia laut tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tengok yang macam tsunami ni, laut ni macam bernapas. Kan macam kita duk bernapas ni. Ayak daripada ayak pesisiran pantai tu bagus punya duk jadi ombak, duk tibai pantai ni. Sebelum dia nak jadi tsunami tu, di tengah tu dia isap macam kita duk bernapas. Dia isap ni, dia isap, pum, kata dia lepas tuan-tuan sekalian. Tu yang ada sampai tinggi berapa meter. Yang di Palu ni baru tinggi 9 meter. Kan? Jadi orang kata apa? Ada pakar meteorologi ke apa ke. Dia kata walaupun 9 meter, dia tak sama macam ombak yang main ketika mana tsunami 2004. Ombak tu 23 meter. Tinggi tuan sekalian dia main tu. Beza dia apa? Walaupun tinggi dia main slow. Tapi hak di Palu tu, kelajuan ombak tu walaupun 9 meter, 800 km per jam. Tuan-tuan bayangkan 800 km per jam. Kalau kita duduk tang tu, dia tembak-tembak kita. Lepas Thailand tu. Kita duduk tang ni, ombak dia main, dia tibai kita. Sampai Songkla. Allahu Akbar. Dan dia kata apa di sini? Dia kata nyawa serta badannya pada hari itu dipersatukan keduanya. Yang ni cerita dia ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan semua.
In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Waktu Allah Taala bangkit dengan tiupan sangkakala. Sangkakala dia akan tiup sekali hancur semua. Lepas tu dia tiup kali kedua, dia akan dihidupkan dulu oleh Allah, lepas tu dia tiup akan dihidupkan semua, tuan-tuan sekalian. Jadi balik, termasuklah kita ni. Sebab tu tuan-tuan baca surah Yasin, qalu ya wailana mam ba'athana mim marqadina. Tu ayat tu. Bila sampai ayat tu tuan-tuan ingat balik ni. Ayat ni lah kita nak bercakap nanti ni. Maknanya kita bangun-bangun, kita kata celakalah. Man ba'asana mim marqadina. Siapalah yang gerak kita ni? Siapa yang membangunkan kita daripada tempat tidur kita ni? Kita teringat balik. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala Ar-Rahman. Wasadaqal mursalun. Dan benarlah para rasul yang diutuskan. Dan juga dia kata, dan neraka jahim itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimarakkan apinya. Dan syurga dihampirkan dia kepada orang-orang yang beriman. Beruntungnya orang-orang yang beriman. Kan? Sebab apa? Dia nampak syurga di hadapan dia. Maka pada hari itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tak habis kisah ni. Kan? Sebab panjang ni, jadi kita berhenti dekat tu. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita akan datang. Apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, saja kita nak gazet sikit. Benda apa kita nak bicara ataupun kita nak bercakap kuliah kita akan datang ni. Dia akan cerita kepada kita macam mana situasi dalam keadaan kiamat tu. Dengan bumi duk bergoncang, dengan ayat Lot pun duk tibai, main duk pasang main kat kita. Lepas tu dengan pokok-pokok apa duduk runtuh. Lepas tu dengan bangunan-bangunan apa ni kira duduk ditelan bumi. Lepas tu dengan langit-langit duk jatuh berguguran tuan-tuan sekalian. Kita waktu tu nak duduk tahu mana? Tu cerita dia. Jadi dia buat main situasi kita yang macam tu. Habis-habis cerita tu dia buat main masalah. Dia kata bila kita dibangkitkan di hadapan Allah, kita akan bercakap dengan Tuhan di hari akhirat. Benda apa kita bercakap? Benda apa tuan-tuan sekalian? Benda apa yang Allah Ta'ala nak tanya kita ni? Kita tak pernah lagi bertemu dengan Tuhan. Hari tu kita berdiri tegak di hadapan Allah. Tuhan sebut kat kita satu-satu. Benda apa yang akan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian dia akan main cerita kepada kita pula tentang nama-nama hari kiamat. Hari kiamat ni banyak nama, tuan-tuan sekalian, dan banyak nama mempunyai makna-makna yang tertentu. Cukuplah dekat tu, saya bukan nak sampai apa lagi kan. Jadi itu di antara benda yang akan kita bincangkan pada kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.